Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda dilimpahi rezeki, kesihatan dan keberkatan daripada Allah SWT. Saya doakan anda semuanya baik-baik, insya-Allah. Apapun, ini adalah video saya yang agak eksklusif sedikit setelah sekian lama tidak online secara live di Facebook maupun di YouTube. InsyaAllah saya akan lebih fokus untuk buat video selepas ini, memandangkan banyak lagi kerja-kerja di workstation saya, yang mana sebelum ni ada klien, ada pelanggan yang sentiasa mendapatkan servis khidmat untuk buat website, untuk buat training, untuk buat marketing. So insyaAllah hari ni saya nak share sedikit saja mengenai bagaimana usahawan untuk bangkit semula selepas cabaran-cabaran ini, COVID-19, cabaran ekonomi berjatuh, cabaran kena buang kerja dan sebagainya. Dia sebenarnya kita tak dapat elak ya, selagi kita hidup di dunia ini, maka selagi itulah dugaan, ujian itu sentiasa ada. Walau bagaimanapun, jangan lupa innallaha ma'ana, kan? Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. So cara kita untuk programkan kejayaan dalam diri kita bermula daripada diri kita sendiri, bukan daripada orang lain. Orang lain tak mampu nak ubah nasib kita. Okey, kita yang ubah nasib kita sendiri. Okey, sebab itu kita ni dipanggil, kalau orang barat dipanggil habit program. Bangun pagi dah tahu apa nak buat. Dia jauh beza orang yang berjaya dengan orang yang gagal. Bangun pagi, orang yang berjaya dia dah tahu apa yang dia nak buat. Orang yang gagal bangun pagi, dia mengeluh, dia takut, dia risau, anxiety, depression, stress, dan dia tak mampu handle. Why? Sebab habit program dia tidak dibuat dengan betul. Macam komputer, kalau komputer yang bagus, dia install dengan pelbagai program software yang bagus, Photoshop, Dreamweaver, Illustrator, apa jua video production software, dia boleh perform dengan software program yang sebegitu. Sama juga manusia ni, sama ada dia diprogramkan dengan apa, dengan matlamat yang jelas, objektif yang jelas, habit program yang bagus. Yang ini sebenarnya adalah kunci kejayaan. Okay? Kalau kita tak mampu ubah diri kita sendiri, siapa lagi nak ubah? Orang lain tak mampu. Kita yang tentukan ke mana hala tuju kita. Sebab tu dalam surah Al-A'raf ayat 69 di akhirnya Allah sebut apa? Wa zadakum fil khalaqi battah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Telah kami tambah kekuatan, kelebihan dalam bentuk ciptaan diri kamu. Fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maksudnya apa? Maka renunglah segala nikmat yang Allah bagi, mudah-mudahan kamu mencapai kejayaan. So itu formula 7 dan 9 yang mana saya telah tulis dalam e-book hikmah sebelum ni. Siapa yang belum baca boleh baca di mana? www.hikmah.ga. Okay? Boleh cari di situ. Kalau malah nak baca, tak apa, yang penting rujuk Quran, ya. Pergi cari surah Al-A'raf, iaitu surah yang ke-7, dan di akhir ayat 69 disebut di situ wa zadakum fil khalqi battah fadhkuru Allahi la'allakum tuflihun. So yang itu basic sebab Allah dah bagi semua pada kita. Allah cipta kita dalam bentuk kejadian yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. So ciptaan yang terbaik, bukan malaikat. Maksudnya Allah tuju apa kat situ? Allah dah bagi yang the best kepada kita, tapi sayang kita tidak bersyukur. So bangun pagi kena bersyukur. Macam mana nak bersyukur? Kan? La in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah, nescaya kami tambah apa? Tambah apa? Tambah nikmat. Kalau nak berjaya, kita kena syukur. Sebab tu the power of gratitude sebenarnya frekuensi yang boleh programkan semua sel dalam badan kita dalam bentuk positif. So bangun pagi, orang yang berjaya dia bersyukur.
Dia tahu apa yang dia nak buat. Sebab apa? Sebab dia tahu dia boleh buat. So macam mana nak dapat frekuensi kejayaan macam tu? Kita kena banyak renung, kena banyak berfikir, kena banyak mengkaji apa yang dah ada pada diri kita ni. Semata-mata Allah dah bagi yang terbaik pada kita. So sayang sekali kita tak explore. Ramai orang anggap ilmu hikmah ini macam ilmu yang lain. Tak. Hikmah ini adalah ilmu yang agak deep. Selepas hikmah baru datangnya ma'rifah, iaitu hikmah datangnya ma'rifah, kefahaman yang mendalam, ma'rifat kan? So, dalam erti kata yang lain, Al-Quran itu adalah rujukan yang terbaik sebenarnya. So untuk bangkit semula dalam bisnes, dalam life, dalam apa jua yang kita lakukan adalah kita baiknya kita balik kepada Al-Quran, Sunnah dan juga ijma' ulama. Yang lain-lain tu kita akan bincang nanti. Tapi insya-Allah di masa yang akan datang nanti, dalam Facebook saya akan update mengenai beberapa risiko mengenai usahawan. Antaranya adalah bagaimana risiko usahawan itu berlaku bila dia tak kenal diri dia. Satu, yang ini yang masalah besar ni, dia tak kenal diri. Bila dia tak kenal diri, kemudian dia tak kenal pelanggan dia. So macam mana ni nak kenal diri dengan pelanggan ni? Kat mana nak cari potensi diri dia, kemudian macam mana nak cari pelanggan yang sesuai dengan perniagaan dia. Itu ini semua tak ditemui secara sengaja. Dia perlu melalui beberapa fasa pembelajaran. Dia kena learn dulu baru dapat earn. Learn to earn. Okay? Dia kena belajar dulu, baru dia faham dan praktis, baru dia dapat hasilnya. So kat sini, usahawan bila dia kenal diri dia, InsyaAllah saya pasti dia tahu yang terbaik. Yang beri rezeki sebenarnya bukan makhluk. Yang beri rezeki itu adalah Allah SWT. So kebanyakan orang memisahkan agama dengan bisnes. So kat sini kita tak nak jadi macam sekular. Sebenarnya Abdul Rahman bin Auf, kalau ditanya apa dia punya core bisnes dia, hanyalah redha ilahi. Itu hakikat kejayaan seorang saudagar Islam, Abdul Rahman bin Auf. Dia tidak terima subsidi. Okey? So, siapa tengok cerita ataupun sejarah sirah sahabat ni, Abdul Rahman bin Auf ketika berhijrah ke Madinah sehelai sepinggang, adakah dia diberi bantuan? Ada. Tapi dia tidak menerima bantuan tersebut. Dia diberikan isteri. Dia diberikan calon isteri. Dan dia diberi separuh harta kekayaan kaum Ansar, oleh kaum Ansar. So adakah Abdul Rahman bin Auf menerima subsidi, bantuan apa semua? Ya, tapi dia tidak menerimanya. Dia tanya apa? Dia buat apa? Dia kata, tunjukkan aku pasar. Ini core business sejati, usahawan sejati. Sebab apa? Sebab dia tahu dia boleh buat. Masalah orang kita ni suka nak dapat subsidi, suka nak bantuan, suka nak dapat geran. Boleh ambil semua tu, tapi tidaklah seperti terhebat Abdul Rahman bin Auf. So tak apa, kalau nak ambil tak ada masalah. Saya cuma menceritakan tentang sirah ya. Sebab saya sendiri pun tak minta apa-apa geran pun. Dan saya resign government pada 2010. Saya tidak ada apa-apa geran, tidak ada apa-apa bantuan, MARA pun tak ada, geran apa perniagaan pun tak ada. Kerana apa? Sebab kita faham tentang potensi diri ni. Kita faham semuanya Allah dah bagi, dan kita praktis apa yang perlu dibuat dan belajar daripada mereka yang telah berjaya. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan pasti akan berjaya. Sesusah mana pun apa yang ada dalam dunia ini pun sebenarnya adalah sementara. Susah itu sementara, senang pun sementara, bahagia pun sementara, derita pun sementara. Ini ada lagu dia, tapi saya baca lirik je lah. So tentang soal sementara ni, sejauh mana kita menghadapi semua dugaan, cabaran, masalah yang dihadapi hari ini? Kerana dunia ini sementara. Okay? Kita tak susah sementara, dan kita tak senang semuanya sementara juga senang ni. So apa yang kita perlu adalah
kita perlu kenal diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. So benda yang simple lah, siapa kenal diri, dia kenal Tuhan dia. Sebab apa? Sebab ayat tadi saya dah sebut, renunglah nikmat Allah yang telah diberi. Allah dah beri pada kita yang terbaik. So insyaAllah di masa akan datang, di video yang seterusnya nanti, saya akan explain lebih detail mengenai potensi diri maupun peluang cabaran yang bakal ditemui di masa hadapan nanti, bersama dengan ebook saya yang terbaru insyaAllah di risikoblindspot.com. Siapa yang berminat boleh komen di bawah, nanti saya akan reply kepada anda. Okay, sekian dulu daripada saya. Nanti kita sambung di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.